Kadang sihat. Alhamdulillah. Ni terlebih sihat asyik makan kuih je. Boring duduk kat rumah. Tengok Kan? Netflix, makan. Tengok Netflix, Betul. makan. Sama lah ni. Mm-mm. Bob dengan I ni actually ada story kita yang kalau tak boleh nak lupa. Abang Ed tak tahu dia. Abang Ed tak tahu. Dia tak tahu. Hmm. Dia tak tahu. Apa ni? Kita dulu neighbor. Yes. Kan? Kita dulu neighbours di Sunway Sutra. Ya, kita dulu neighbour dekat sana dan pernah berlaku satu kejadian pada tahun 2004, hujung 2004. Masa tu saya baru-baru lagi lah kan, baru-baru saya kenal dengan Kak Dang masa tu. Masa tu jumpa dekat area rumah apa semua, selalu kenal pergi lepak minum dekat kedai seberang depan tu, okey. Sebab boring kan masa tu. Tapi kejadian dia masa tu adalah masa tsunami kakak. Masa tu yang ada gempa bumi kan. Gempa bumi ya. Ada gempa berlaku di kawasan rumah kami di Sunway Damansara tu. Berlaku gegaran di mana kami semua diarahkan turun. Tapi bila turun-turun tu saya tak jumpa Kak Dang. Saya call dia, rupanya dia dekat luar. Tolong bagi tahu dengan saya punya mate, bawa semua turun katanya. Okey. So saya naik balik ke atas, saya cakap dengan mate dia suruh turun kan. Barulah mate dia berani turun. Tapi memang funny lah. Sebab funny cerita tu sebenarnya. Gegaran yang macam sikit je lah, bukan gegaran banyak pun, besar pun. So funny sebenarnya. Memang terasa gegaran tu. Terasa. Apa ni? Barang-barang di rumah bukan goyang. Tak jugalah bang. Dia building tu dia jadi, sebab bila kita berdiri tu, saya ingat lagi sebab saya masa tu seorang kat rumah. Saya baru sampai daripada airport, saya baru lepas mandi masa tu. Saya rasa macam okeylah saya nak tidur. Tapi katil bergoyang, memang yang bergoyang. Saya ingatkan ada sesuatu di bawah katil, tapi rupanya bukan. So saya pergi tekan, saya nak buka lampu pun masa tu dah bergoyang. Saya dekat tempat switch tu macam ini apa benda ni? Lepas tu baru dengar jerit orang kat bawah macam turun gempa bumi. So itulah kejadiannya. Berlari tapi tetap naik lift. Masa tu bawa turun Sarah kan? Anak Kak Dang kan? Ya. Dengan mate buat turun. Betul. Masa tu Sarah kecil lagi. Ya. Masa tu mate dia macam tak tahu nak buat apa. So dia tunggu je lah dekat dalam rumah tu. Kira Bob ni hero. Bob penyelamat. Penyelamat. Alah, ramai je semua orang suruh turun kan. Kita pun turun pakai baju tidur ni. So kita orang duduklah dekat bawah-bawah blok tu kan, macam duduk dekat swimming pool tu. Ramai-ramai duduk kat situ, tunggu tenang sikit, barulah disuruh naik. Pengalaman tak pernah ada gempa bumi kat Malaysia kan. Itulah pengalaman pertama. Itu selepas pada tsunami Aceh tu kan. Dia selang 2-3 hari je kot rasanya. Selang 2-3 hari daripada tsunami Aceh tu. So orang Sarawak ni bukan saja dia pandai masak, dia pandai menyanyi, pandai menari, pandai menyelamatkan anak orang dari gempa bumi. Oh my god, itu kenangan je. Tapi it was so sweet of Bob actually. Sebab tu Bob so sweet masa tu. Sebab masa tu I tengah berpoya-poya kat kedai mamak masa tu. Sebab I call kakak sebab tak nampak masa tu tak nampak mate dengan tak nampak Sarah lagi, semua tak nampak. Jadi saya call dia, "Kak, where are you?" Dia cakap, "Kak kat luar." Kak, "Oh, kenapa Dia kata, "Oh, Kak boleh tak suruh mate Kak turun bawah." "Kenapa?" Dia kata, "Sebab ada gempa bumi." Gempa bumi? Okay, mate I memang tak tahu, nanti you naik atas. Ketuk dia orang, suruh turun. Lepas tu saya turun, naik. Suara I tak macam tu lah, Bob. Tak adalah.
Takut juga bila dengar suara dia macam tu. Tapi macam agak pitch tinggi jugalah masa tu sebab terkejut kan. Terperanjat Terperanjat. Oh ya ke? Alah, okey, you naik. Ya dah. Dia tetap maintain suara baca berita masa tu. Suara baca berita. Kepada anda yang telah biasa dengan hubungan rambang pasti tahu video yang kami hasilkan adalah panjang. Saya tahu ada kalanya yang panjang boleh bikin senak dan yang pendek tidak pula memuaskan. Oleh itu, untuk mendapatkan nikmat daripada hubungan rambang, saya akan hasilkan 2 versi. Satu video versi panjang di channel saya @samad dan kedua versi pendek di channel kedua saya Hubram @samad dan Surya. Kita perlukan kepelbagaian yang panjang dan yang pendek. Barulah seronok hidup ini. Teruskan menjalin hubungan rambang. Jadi ketika tempoh PKP ni, PKP 2.0 dan sekarang 3.0 ni kan, sebagai penyanyi habislah dah tak ada show. Ya, memang tak ada show. Memang kosong lah. Kosong. Setakat ini memang tak ada show sebab show kami semua ada yang dibatalkan, ada yang ditunda ke tarikh baru. Terutama sekali wedding lah. Jadi yalah terpaksalah ditunda-tunda. Dan adalah juga program-program macam RTM yang hari itulah hari itu. Tunda juga. Nasib baik. Ada sempat buat buat dan ada juga yang dilaksanakan tetapi memang dia punya SOP tu sangat-sangat ketat. Sekarang ni bila kita tengok COVID-19 dekat Malaysia ni macam kita tak tahu mana kesudahannya, di mana dia punya garis akhir dia kita tak nampak. So in general kan, macam even macam Kak Dang sendiri bila kita bekerja kita rasa macam kita sendiri risau bila ekonomi macam ni. So bisnes tak ada kan, apa ke hala tuju dan apa akan berlaku kan. Bagi macam singers in general lah kan, apa dia macam ni dia nak reinvent dia punya career. Macam ni kita nak reinvent. Macam Bob, Bob boleh mengajar vokal kan. Dan you memasak juga, itu antara you punya side business kan. Tetapi yang paling utama sekarang adalah you adalah a vocal teacher. Tetapi tak semua penyanyi-penyanyi yang ada dia boleh mengajar vokal. Betul. Jadi macam pada Bob lah, apa katnya penyanyi-penyanyi kita tak tahu bila. So how are they going to reinvent dia punya diri, dia punya career? Bagi Bob sendiri itu sebenarnya terletak kepada individu itu sendiri. Sebab kita ni sentiasa diuji dengan adanya show ke tak ada show ke, walaupun bukan di pandemik COVID-19 melanda ya. Okey, saya cerita side sebagai seorang penyanyi. Bagi saya kadang-kadang show itu ya kadang-kadang ada show, kadang-kadang tak ada show, kadang-kadang ada ceritanya dan ditunda pula. Itu sebelum PKP. Berlakulah juga semasa PKP ini benda yang sama. Dan saya percaya kepada semua artis-artis individu yang di luar sana, mereka ni ada side yang boleh membantu. Contohnya macam bisnes-bisnes yang ni. Mungkin tapi tak semualah ya, tak semua. Dan saya mengharapkan sahabat-sahabat saya tu kadang-kadang ada juga yang bertanya-tanyakan kalau macam ada bisnes-bisnes yang diorang boleh ini, yang boleh diorang macam itu. So kadang-kadang itulah kita sendiri pun bukan orang yang, kita bukannya buka bisnes yang besar-besar. Macam saya sendiri tempoh PKP pada yang lepas, yang PKP yang pertama. Di PKP pertama itu saya sendiri pun mula-mula tu terduduk. Ya, saya terduduk, saya macam ya Allah, apa nak buat ni? Show semua dah memang dibatalkan, show semua tak ada. Kemudian saya mengambil inisiatif yang why not saya mengajar kelas online, kelas vokal online, sebab saya memang dah ada beberapa anak-anak murid yang memang dah ada, dan kebetulan pula saya juga ada sahabat saya di beberapa institusi macam
pengajian tinggi yang memang dalam bidang muzik. Jadi saya berkolaborasi dengan mereka untuk mengusahakan belajar vokal online. Jadi dekat situlah mungkin pendapatan tu sedikit sebanyak ada. Tapi itulah kadang-kadang bila macam Kak Dan cakap lah, kalau artis yang lain tu ataupun kawan sahabat-sahabat yang lain yang tidak boleh buat macam ini, dia kena carilah, dia kena usahakan untuk pergi ke satu aras yang mana, sebab tak ada orang yang nak bantu kita pun. Kita sendiri je yang dapat bantu diri kita sendiri. So mungkin ada je cara, ada je peluang bisnes yang apa kata orang tu ada. Sebab sekarang ni semua di hujung jari, semuanya online. Jadi tak nak je sebenarnya. Jadi saya mengharapkan agar mereka dapat terus berusaha lah. So kalau bagi Bob sendiri, kalau macam contohnya kita tak ada laluannya, ada sahaja orang yang akan berikan laluan. Ada sahaja orang yang akan menghulurkan bantuan, dan membuka jalan untuk kita buat apa sahaja dalam apa je bidang. So macam kami hari tu mengambil inisiatif untuk kami tahu nyanyi tak ada, show tak ada, apa semua tak ada. Saya berbincang dengan pihak pengurusan rumah kita, kawasan kita orang ni, ambil inisiatif di mana setiap lorong perumahan ni akan buat satu grup WhatsApp untuk jual food sahaja. Dan alhamdulillah benda tu semakin membesar daripada hanya lorong 18 ni ke lorong 19. Sekarang ini daripada lorong 1 sampai ke lorong 27 dah buat semua itu. Semua orang berbisnes dalam itu, dan semua orang yang membeli pun dalam itu juga. Jadi bazar online. Jadi kalau kami nak delivery pun sekitar kawasan rumah sebelah menyebelah saja. Maknanya how does it work? Maknanya dalam satu tingkat you ada beberapa pintu rumah kan? Oh tak, kita kebetulan memang di kawasan teres. Bukan rumah kondo. Bawah. Rumah bawah kan. So senanglah. Kalau rumah kondo tu mungkin susah kot. I see. Jadi kawasan Seksyen 5 ni, Kota Damansara ini memang ada kita buat satu program lah, satu projek ni lah, dipanggil Kampung Sepah Food Directory. So jadi kami dekat sini memang ada je yang jual, yang memang dulu-dulu buka kafe, yang kafe dah tutup. So kami buka peluang dia lagi untuk apa kata orang tu, buka kafe dia kembali tapi dekat rumah. So banyaklah, termasuk saya sendiri ambil inisiatif, juallah apa sahaja yang nak dijual. So kita beli, kita juga jual, kita jual dan membeli sama-sama. Kita jual dan support lah. So Bob jual kek lah. Saya mula-mula tu saya masak, saya jual laksa Sarawak, mi Jawa, banyak mi sup Brunei, mi sup tulang Brunei. So ada juga yang sekarang ni kami buat butter cake tu. Jadi itu antara yang kami jual lah. Ini semua dapat menampung kehidupan sikit-sikit lah bang, sikit-sikit. Sebab bagi saya kalau nak menampung tu, yang sebenar-benarnya kalau nak menampung tu memang tidak mencukupi, tetapi setakat untuk kata orang tu lepaskan kita punya makan minum, kita punya bil itu dan ini sikit-sikit, alhamdulillah, so far so good. Tapi kebetulan pula alhamdulillah saya rasa saya kena cakap lah benda ni. Saya minta lah, kalau dalam tempoh PKP ni kan, dalam tempoh PKP, tak kira lah PKP bila-bila ataupun sekarang ini, tempoh PKP 3 ini, saya mohon stesen-stesen TV yang ada di luar sana, tak kira lah RTM, Astro, TV3, perbanyakkanlah program-program yang mungkin artis-artis ini boleh menjana pendapatan dia sendiri ataupun boleh dibayar juga melalui dia punya perkhidmatan diorang, bukan setakat menyanyi di pentas, tapi contohnya macam menyanyi online macam kita sekarang. Contohnya mungkin boleh dianjurkan satu nyanyi dari rumah macam konsep RTM buat di PKP 1, di mana saya terlibat di program itu.
Dan alhamdulillah bila saya terfikir macam alhamdulillah lah, walaupun PKP tu ada juga terselit rezeki kita kat situ. Jadi saya percaya ramai lagi artis-artis yang di luar sana yang memerlukan benda ini. Walaupun tidak banyak dibayar, tetapi kalau ada program-program yang diatur ataupun dianjurkan begini, mungkin ini sedikit sebanyak dapat membantu artis-artis kita yang mungkin dalam keadaan yang kesusahan apa semua dekat luar sana. Mungkin kita dapat bantu diorang untuk memeriahkan, walaupun kata orang tu bayarannya tidaklah sebesar mana, tetapi ya kita sekurang-kurangnya kalau buat program macam ini, I think kita dapat bantu diorang juga. Ya, ya betul. Bercakap tentang bayaran ni kan, Bob, keadaan sekarang ni terpaksa ke orang minta turun harga dalam servis? Itu terpulang kepada pihak. Kalau contohnya, saya terus terang cakap, kalau contohnya pihak stesen TV, mana-mana stesen TV ni saya tak berani nak cakap kena turun ataupun kena ini, tetapi mohon jasa baik mereka lah untuk tidak menurunkan harga artis-artis ni, ataupun mungkin apa kata orang tu, dengan bayaran yang kadar yang kemampuan ataupun kadar yang sepatutnya. Kita tak naklah juga macam terlalu rendah kan, kerana PKP ni semuanya kena potong. Mungkin gitu adalah satu alasan yang saya rasa tak patut buat begitu, sebab kita ada perkhidmatan yang kita bagi kan. Kita khidmat kita sebagai seorang penyampai, penyanyi, kita nak bagi sesuatu, walau dekat rumah macam mana pun, kita tetap dengan baju, kita tetap dengan makeup kita tetap dengan ini. Kesungguhan effort itu perlu dibayar juga setimpal dengan mana ni. Walaupun kata orang tu mungkin turun sikit tu kita runding lah tepi kan. Betul. Tepi lah macam tu. Tapi janganlah sampai kalau harga yang biasanya, contohlah kalau harga biasa 1,000 bayar 200, tak adalah sampai macam tu. Kalau boleh at least half pun okey. Kan. Walaupun bagi Bob sendiri memang ketara lah, memang sangat ketara. Ada show-show di luar yang sebelum ini apabila PKP kita tu dah mula dibuka, masa tu dah elok bagus semua kan. Sebelum PKP 2.0 kan. Jadi ada beberapa show yang panggil apa semua. Memang tidak dinafikan diorang minta harga yang rendah. Memang tidak dinafikan. Tetapi kita pun negotiate lah juga kan. Kita pun macam inilah senang. Rundingan yang baik adalah yang terbaik untuk benda ini. Sebab kalau kita nak demand sangat, kita tak ada show bang. 1 tahun tak ada show. Siapa nak bagi duit, betul tak? Tapi runding cara yang baik apa semua. So kita bagi tahu dengan pihak penganjur. Pihak penganjur pun kena tahu juga kita punya apa yang kita alami. Kena give and take lah sebenarnya. Bagi itu pendapat saya lah. Tak adalah macam pihak penganjur tu tekan terus, aku tak ada duit ni, bagi yang ni je. Tak boleh. Macam Bob cakap tadi tu kan, kalau boleh nak minta stesen TV untuk buat sesuatu projek lah untuk pada penyanyi kita kan. Dan Bob juga sebut show yang dari rumah tu, yang masa PKP 1 tu. Okay. Dalam show dari rumah tu ada beberapa production yang sangat bagus. Walaupun kerja tu dibuat secara gerila, buat di rumah masing-masing, tetapi ada production yang sangat bagus. Sebab apa? Teknologi dah meningkat. Betul. Kepandaian orang-orang tertentu untuk menangani teknologi ni pun meningkat juga. Salah satu contoh yang saya paling suka untuk kongsikan ialah apa yang diproduce oleh Aubrey Suito. Betul betul. Memang penyanyi-penyanyi dia baik, Dayang Nur Faiza, Aina Abdul, tetapi production yang dihasilkan tu pun setara dengan penyanyi-penyanyi yang hebat tu. Walhal mereka semua nyanyi dari rumah masing-masing. Ada yang dengar kabarnya hanya menerusi mobile phone je rekod. Ya, betul. Jadi
untuk syarikat TV produce perkara show yang sedemikian rupa, munasabah boleh dilakukan dan tidak banyak mengganggu-gugat kualiti. Bagi saya tak. Sebabnya bang, macam abang cakap lah, teknologi sekarang ni semua dah high end. Handphone sekarang ni, jangan tipulah kita masih lagi pakai 3310. Kan, betul tak? Sekarang ni, handphone apalah saja, semuanya HD. Handphone sekecil-kecil handphone Samsung, handphone Oppo, ke apalah handphone, kan? Semuanya dah HD. Jadi, okey macam inilah bang. Saya buat program, contohnya masa PKP 1 tu saya buat satu program, saya buat satu program nyanyi dari rumah anjuran RTM masa itu. Masa tu saya memang terkapar-kapar. Okey. Alamak, macam mana aku nak rekod ni? Saya tak pandai rekod, saya tak tahu macam mana nak rekod. Sampai saya belajar recording guna saya punya iPad, check Apple punya tu kan. Macam mana rekod pandai sikit-sikit buat recording. Abang, saya terus terang cakap saya ada satu mikrofon sangat kecil. Mikrofon tu besar telunjuk ni je kot rasanya. Mikrofon tu harga dia RM3. Kalau dulu masa saya beli, harga mikrofon tu RM20. Itu adalah untuk smule. Untuk smule sahaja. Mikrofon tu sekarang harga dia RM3. Dengan mikrofon itulah saya rekod. Dengan mikrofon itu saya rekod. Okay, daripada rumah nyanyi mula-mula. Lepas itu dia kata kena buat video handphone melintang apa semua. Saya buat macam mana kehendak diorang. Saya buat shooting dalam rumah, pelbagai sudut. Kita cari angle cantik-cantik, shoot. Okay, shoot. Dan Alhamdulillah, bila keluar dekat TV, saya sendiri pun tak sangka macam, itu apakah handphone aku tu? Yang saya rekod ini, pakai mikrofon kecil tu RM20. Yang RM20 tu bang, yang harga sekarang RM3. Sampailah saya membeli ini. Itu apa? Okay. Mikrofon apa tu? Untuk mikrofon recording lah. Sampailah saya membeli ini. Yang selepas itu kejadiannya berlaku macam tiba-tiba masa itulah saya kena rekod lagu untuk hari yang di Pertuan Agong. Saya kena nyanyi lagu tema hari yang di Pertuan Agong. Saya kena nyanyi lagu apa nama ni, adalah lagu tema ini. Saya cakap, alamak, macam mana ni mikrofon yang RM3 ni pun bunyi degedak bunyi dia. Lala saya cubalah order mikrofon ni sampai saya buat rekod. Alhamdulillah. So sikit-sikit lah saya dah pandai edit video, saya dah pandai edit buat lagu kat mana lagu ini tu ini, buat betul-betul sikit tuning sikit. Alhamdulillah, berkat PKP tu banyak benda kita boleh buat yang mana kita sendiri sebelum ini tak pernah tak tahu buat. So bagi Bob sendirilah, benda ni terletak pada effort diri sendiri juga. Kalau nak buat. Kalau tak nak, itulah jalan dia. Ya. Bob, ada tak artis yang Bob adalah artis, tapi ada tak artis yang Bob kalau jumpa Bob macam starstruck sampai sekarang? Ada. Siapa? Saya tak boleh jumpa Ziana Zain. Ziana Zain. Minat sangat? Saya minat dia. Saya tapi dia macam ni. Kalau dalam, saya terus terang cakap, kalau 5 tahun kebelakangan ini, 3 tahun lah, 3-4 tahun kebelakangan ini, bila saya jumpa dia, saya cuba buat. Hai Kak, apa khabar? Sihat Kak? Saya cuba untuk Kak, lamanya tak jumpa. Sihat Kakak? Saya cuba ni. Kalau dulu jumpa dia macam macam tu. So, kalau dia tegur macam, hai Dek, hai Kak, apa khabar? Sihat Kak?
ya Allah Ziana Zain tegur aku. Macam tu. Itu dulu. Kalau lepas tu satu lagi Anwar Zain pun sama. Anwar Zain. Adik-beradik lah. Adik-beradik tu Anwar Zain, Ziana Zain. Lepas tu siapa lagi saya dulu kalau saya jumpa dia memang saya agak tenganga juga dengan arwah Sharifah Aini, Datuk Sharifah Aini. Itu saya memang saya kagum. Saya Sempat mengagumi jumpa, dia. Sempat. Sempat. Ramai. Saya sempat ramai jugalah legend-legend yang yang pernah sempat saya jumpa. Saya pernah bekerjasama, saya pernah nyanyi. Kalau yang penyanyi saya pernah lah macam arwah Datuk Ahmad Jais. Itu semua pernah. Yeah. Sempat. Dengan Sharifah Aini pernah nyanyi sama. Sharifah Aini pernah nyanyi Ahmad sama Jais. satu show. Ya. Saya ada simpan lagi poster show terakhir saya dengan arwah Datuk Sharifah Aini. Saya tak ingat mana dah. Dekat dalam tu kot. Kenapa Ziana Zain dengan Anwar Zain jadi macam starstruck sangat? Sebab memang minat masa sebelum jadi penyanyi. Tahulah kenapa. Saya minat. Dia macam ni tau. Saya ni bang okey. Ada 7 orang yang saya jadikan it's not mungkin idola, tapi saya dengar, saya perhati, saya teliti, sebab saya jenis orang yang macam tu. Macam saya jenis yang kenapa dia boleh buat saya tak boleh buat? Kenapa Kenapa macam mana dia buat lenggok tu? Macam mana dia nyanyi macam itu? So saya jenis yang kalau dia boleh buat aku pun mesti buat. So saya kena latih diri. So saya dengar 7 ni. Datuk Sharifah Aini, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Sudirman Haji Arsyad, Puan Sri Saloma, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Anwar Zain. Dia dalam list 7 tu. 7 ni dalam list saya. So apa-apa rujukan, okey, saya jenis yang lagu macam ini adalah milik Saloma. So saya pergi cari dia punya cara styling. Lagu jenis ini adalah nyanyian Sudirman. How Sudirman deliver the feel. Dari segi ini macam tu. Tapi saya kalau yang baru-baru tu saya memang minat gila dengan Ziana Zain. Sebab apa? Ziana Zain ni dulu di permulaan mula dia tu dia punya vibrato vokal dia tu tajam yang wow, macam itulah. Dia jadi sekebun cinta nan berbunga. Dia punya So dulu-dulu saya dengar tu sebab macam mana vibrato dia jadi macam tu sampailah satu tahap yang mana saya dengar, saya perhati, saya teliti, saya dapat buat. Finally tu saya dapat buat, vibrato macam ni. Lagi satu feel Kak Ziana tu bagi saya susah nak dapat. Feel dia susah nak dapat. Sebab dalam nyanyian ini saya punya cerita bang saya pun malu juga, segan juga dengan abang Elsaman ni berpengalaman Bila saya dengar lagu-lagu dia dulu-dulu sampailah album Puncak Kasih. Di dalam album Puncak Kasih itulah saya rasa macam macam mana dia buat feel macam tu. Sampai setiap bait tu, perkataan yang dia nyanyikan, setiap line yang dia nyanyikan itu bagi saya penuh makna. And then dia pandai macam mana tau. Dia pandailah bagikan dia punya vokal tu. Part ini dia betul-betul bunyi sedih, bunyi merintih itu. And then part sini dia bunyi garang, marah dia ada, dia punya itu. Itu yang saya adore sangat dengan Ziana Zain. Bukan setakat pasal lagu, pasal populariti Ziana Zain itu sendiri. Tetapi saya, dia punya cara nyanyi tu, dia contohnya macam puncak kasih kita. Dia buat itu, tetapi bila kali kedua dia buat puncak kasih kita. Kan berbeza. Macam mana dia punya feel? Apa pun itu saya sangat suka. Ziana Zain, Anwar Zain pula sebab dia nyanyi tu style zaman itu.
tahun zaman itu tahun 20 tahun 1990-an 99 98. It's not about handsome. Dia masa tu macam ni tau. Kita dengar, saya ni terdedah dengan rock kapak, dengan nyanyian lagu-lagu rock kapak, lagu balada yang mellow apa semua. Bila kemunculan album Anwar Zain masa tu, dia jadi macam lainnya muzik dia. Genre dia tu macam menarik sebab dia macam ni. Antara penyanyi yang bernada tinggi, sebab saya bukanlah kata nada saya tinggi, tetapi key saya tu kan sama, macam dekat dengan key dia. So macam saya bila nak nyanyi lagu dia senang. Bila nyanyi lagu-lagu yang macam ada rock kapak atau melodi yang sebelum-sebelum itu, agak rendah buat saya. Dia jadi macam alamak, nak kalau pergi karaoke memang dah tak boleh buat apa, tak boleh nak naikkan key semua. Kalau live band boleh lah kan. So macam bila nyanyi lagu Anwar Zain, bila nyanyi masa tu barulah munculnya lagu-lagu macam Keabadian Cinta. Masa tu saya tertarik dengan lagu-lagu yang macam bergenre sedikit ke arah R&B, kira macam pop ballad macam gitu kan. Jadi masa tu macam, barulah muzik ni, barulah. Jadi mungkin dia punya peredaran seni, peredaran muzik itu yang membuatkan saya meminati Anwar Zain dengan lagu-lagu dia. Yes. Bob sendiri bermain alat muzik tak? Saya tak pandai main alat muzik. Gitar, sikit banyak keyboard. Jangan bagi saya. Okey, saya bolehlah mengajar menggunakan keyboard. Saya tahu sebab saya mengajar. Saya mengajar tu saya tahulah kat mana apa nak buat. Tetapi jangan suruh saya bermain satu lagu dengan alat muzik. Alat muzik, faham. Tak boleh. Saya tak boleh. Tadi 7 nama tu kan. Kalau kita pergi kepada Sudirman, apa yang paling Bob nampak dan boleh pelajari dan ambil daripada Sudirman? Okey, banyak bang. Sangat banyak. Salah satunya cara dia feel di setiap lagu dia. Feel lagu dia pelbagai. Dia Sudirman ni kita tak jumpa lagi kat mana-mana orang dekat Malaysia bagi saya. Okay? Personal, saya tak jumpa lagi mana-mana artis sekarang yang seganding ataupun setanding dia, kerana dia setiap sudut, setiap apa saja yang ada depan mata kita dia jadikan lagu. Basikal pun dia jadikan lagu, kulit pun dia jadikan lagu. Faham kan maksud saya? So benda-benda yang dalam kehidupan kita, punch card dia jadikan lagu, Chalk Road dia jadikan lagu. So Sudirman itu bagi saya, cara dia nyanyi lagu sedih betul. Dia nyanyi lagu happy, kita happy betul. Dia nyanyi lagu bergenre kemerdekaan, kita rasa semangat betul aku nak merdeka ni. Understand kan bang? Dia punya style ataupun dia punya cara tu. Sama juga macam Datuk Sharifah ini. Datuk Sharifah ini saya kagum kerana dia nyanyi, bila nyanyi lagu English, dia bunyi orang putih. Bila dia nyanyi lagu Melayu, dia bunyi Melayu bulat. Dia nyanyi lagu ballad, dia nyanyi lagu pop, dia nyanyi lagu, ada beza di dalam setiap genre yang dia nyanyikan. So itu saya respect. Ini antara perkara-perkara yang buat belajar daripada diorang ni. Itu semua apa tu? Selain daripada kebolehan teknikal untuk menyanyi, selain daripada telinga yang baik, ini apa? Adakah ini seni lakonan juga, melakonkan skrip ataupun lirik itu? Saya belajar, itu saya cakap. Saya belajar macam mana. Dia macam ni lah bang. Kita tengok satu filem itu, kalau filem mungkin 2 jam setengah ataupun 2 jam lah ya filem. Drama pula kalau kita tengok daripada episod 1 sampai ke episod yang ke 30 tu mengambil masa berminggu-minggu.
kita tengok pula kalau telemovie memang 1 jam 2 jam juga. So bagi saya setiap lagu yang hanya 3 minit ataupun 5 minit lah satu lagu. Ya, kalau dulu 5 minit. Kalau sekarang lagu 3 minit setengah. Okay. Bang, satu lagu yang 3 minit setengah itu adalah merangkum keseluruhan lakonan satu filem dan satu drama. Betul. Jadi saya belajar bagaimana nak menjadikan satu lagu itu yang penuh dengan emosi. Belajar dengan siapa? Tu, Kak Ziana. Sebab saya tengok dia punya cara nyanyi dia. Tak tahulah, saya tak katalah dia dahsyat gila, tidak. Tapi dia memang bagi saya seorang yang sangat dahsyat. So Bob sukalah tengok Maria Mariana. Ya, saya tengok juga Maria Mariana. Macam mana cerita tu saya lupa. Zain Azin berlakon kan Maria Oh, Mariana. dia ya. Dulu apa saja Zain Azin lakon saya tengoklah. Ya. Saya tak tahulah, saya memang minat dia. Saya memang So kalau Bob nyanyi, tahu dia ada dekat depan audience, suspend tak? Suspend? Masih lagi? Masih. Yeah. Stage fright masih ada lagi kan? Masih. Apa yang so far yang hari tu Bob nyanyi gantikan Datuk Siti Nurhaliza Masa tu stage fright paling hebat ataupun antara banyak-banyak mana yang paling terlalu menakutkan pada Bob? Ya. Okey. Terus terang saya cakap, AJL 34 saya menggantikan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu Anta Permana. Di pentas AJL itu perasaan tu memang sangat gemuruh, sangat-sangat gemuruh. Tetapi saya dalam keadaan yang sedikit relax, sedikit tenang, sebab saya macam persiapan ini check, persiapan itu buat, saya persiapan ini saya dah fokus ke situ je. So saya punya persiapan itu, saya punya rasa itu nervous yang memang nervous, tapi bila di atas pentas itu dia jadi relax. Jadi dia buat. So dari show. Tetapi kenangan sepanjang saya bergelar seorang anak seni 17 tahun daripada 2004 sampailah tahun ini 2021 pula. 2021 ni yang saya tak dapat lupa adalah pada tahun 2007 di mana saya menggantikan Faizal Tahir di pentas AJL masa itu, dengan lagu Kasih Tercipta. Masa tu saya rasa saya tak ada lutut. Masa nyanyi tu? Masa nyanyi tu saya tak ada lutut, saya tak ada kaki. Sebab apa? Saya dapat tahu saya menggantikan Faizal Tahir di pentas AJL itu pada hari itu sendiri. Wow. Pada hari Ahad itu itself. Betul-betul abang bayangkan. Ya, sebab macam ni kisah dia. Sebelum masa full dress rehearsal, 2 hari sebelum full dress rehearsal, 2 hari sebelum full dress rehearsal, pihak Persona Picture tak ingatlah, pihak Datin Paduka Suami Baba. Dia call. Masa tu dia kata, Bob, boleh tak tolong ganti Faizal Tahir untuk nyanyi lagu Kasih Tercipta ini. Saya cakap, untuk ganti apa? AJL. Tak nak lah saya tak hafal lagu ni, saya tak tahu lagu ni. Tak, ganti untuk malam full dress saja, Bob. Oh, ganti malam full dress. Oh, stand in, dia cakap. Stand in kan je. Okey lah. Boleh lah. Stand in. Lagu apa? Cakap, lagu Kasih Tercipta. Okey. Boleh tak bagi saya -1? Saya cakap, saya tak ada -1. Boleh tak bagi -1?
Bob tinggal kat mana? Saya cakap tinggal kat sini. Okay, malam ni kita orang hantar. Dia hantar dekat saya -1 tu pukul 1 pagi. Dia hantar kat saya 1 pagi. Saya ingat lagi. Hantar saya ni masa tu ke CD CD, dan kebetulan pula masa tu ada apa? Discman. Discman tu, and then saya dengar. Cakap panjangnya lirik dia macam tu kan. Saya tak panjang tu saya sebab diorang bagi print kan, and then saya salinkan lirik tu ke dalam handphone saya. Dalam handphone saya pun menulis lirik tu pakai handphone je lah, tengok lirik semua. Okay. Dan nyanyi-nyanyi, belajar saja melodi. Maknanya saya masukkan melodi tapi lirik tak hafal. Okay. So saya tak risau sebabnya saya cuma stand in untuk malam full dress. Okay. So malam full dress saya pun datang, saya yang di mana sepatutnya Faizal Tahir memang masa tu tak boleh nak nyanyi. Dia sebab dia kena ban. Right. Masa tu ada kes dia buka baju semua tu. Lepas tu penyanyi yang sepatutnya menyanyikan lagu itu di pentas AJL adalah Abang Ajai. Oh ya ke? Sebabnya Abang Ajai pencipta lagu tu dan Abang Ajai yang akan menyanyikan lagu itu. Okay. So maknanya saya kena ganti Abang Ajai, bukan ganti FT. Saya ganti Abang Ajai. So kemudian saya masa rehearsal, lepas tu malam tu full dress, saya pun nyanyi biasa, saya pegang telefon. Saya nyanyi lah. Dan saya nyanyi biasa. Kasih hilang tiada bicara. Sampai saya tak tengok pun Tok Ram music director masa tu cue ke apa ke, saya main langgar je. Sampai dia, oi, ikutlah ni, kata, jangan main langgar. Sampai dia marah tau. Sebab saya memang tak tahu lagu tu, saya macam tu je. Okay. Sampailah habis lagu tu, saya ingat lagi Datuk Farid masa tu tunggu saya dekat tangga turun pentas. Wah, bagus dia kata. Awak nyanyi sambil text message Dia cakap macam tu. Tak Datuk, saya cakap. Saya tengok lirik dekat handphone. Oh, awak tak hafal? Tak, saya baru tahu yang saya nak kena ganti malam ni, saya macam tu. Oh, ya ke? Oh, bukan awak ganti untuk sampai malam esok? Oh tak, saya cakap. Saya malam ni saja. Oh, okey. Dia kata macam tu tau. Tak ada apa-apa. So, saya balik rumah, saya tak dengar dah lagu tu, saya tak fikir dah, sebabnya esoknya tu saya fikir nak sebab kita orang masa tu nak kumpul ramai-ramai, magazine semua, duduk rumah tengok AJL dekat rumah, apa semua, masak-masak, faham tak? Makan-makan. So itu adalah dia punya cerita. Jadi hari pagi tu, pukul 10 pagi, saya punya telefon ni berdering, krang krong krang krong krang krong krang krong. Telefon saya berbunyi. Saya off telefon, saya tak pernah silent. Seumur saya hidup ni, saya pegang handphone, telefon saya ni tak pernah silent kecuali saya ada show, ada program yang melibatkan macam ini. Show ke apa ke? Tak pernah silent. Kecuali tidur saya tak pernah silent. Sebabnya saya orang jauh, saya orang rantau. Jadi apa-apa saya kena alert. In case anything happen, apa yang berlaku kita tak tahu. So sepanjang tidur, sebabnya kami tidur lewat. Sebab my cousin semua dah dekat rumah masa tu. Jadi kami tidur lewat. Kami malam tu macam main kad lah, apalah kan, fun-fun lah kat rumah, apa semua yang hura-hure lah kat rumah tu, dengan semua cousin semua ni. Jadi pagi tu saya dapat call, saya tak angkat, saya silentkan phone, saya tidur balik,
and then pukul 12, dalam 12.30 tu saya bangun. Dalam 12.30 tengah hari tu saya bangun. Saya rasa macam tak sedap hati. Saya bangun, saya check phone, ada 300 lebih miss call. Wow. Dari phone sama. Saya tengok handphone. Biar betul ni. Telefon tu daripada Kak Boboy, daripada Kak Yong, daripada Kak Kelly. Masa tu kan, nama 3 ni memang telefon. Lepas tu message. Alamak. Masa tu Kak Huda kan. Message. Apa ni? Bob, call back. Please pick up the phone. Angkat telefon. Ni. Alamak, apa ni? Lepas tu, saya call Kak Kelly. Kak, ya Allah. Ya Allah. Finally kau call aku. Bob, okay. Kejap. Call Kak Boboy. Ya kakak. Ya Allah, Bob, susahnya. Nasib baiklah cepat kau angkat ni. Ya, okey, apa cerita? Lepas tu masa itulah sesi pujuk memujuk, sesi memberitahu di mana saya kena ganti Faizal Tahir kena ganti dengan Ajay kerana masa tu saya difahamkan Ajay di Jakarta dan perundingan dia dengan pihak TV3 di mana apabila Ajay dengar Bob akan gantikan dia untuk dipetak AJL, dia tak balik. Okey, saya tak tahu apa cerita itu cerita itu sebelah dia orang punya. Saya pun kenapa macam tu saya tak tahu. Okey. Jadi saya tolak. Memang tak nak. Okey. Masa tu dah dekat pukul 1 macam itulah, 1 suku. Lalas kan? Datuk Farid sendiri call saya. Bercakap dengan Bob. Bob, please. Tak ada orang dah ni. Datuk, saya tak hafal Datuk. Saya cakap. Masalahnya AJL kot. Saya tak ada baju. Saya nothing. Saya tak hafal lagu tu. Cakap. Tak apa. Kami bagi prompter, dia kata. Alah. Masa tu bang, Kak, kat rumah itulah saya mula berpeluh, menggigil, seram, sejuk, semua ada. Sampailah dia suruh saya datang ke stadium Aziata tu, Stadium Putra dulu Sampai situ, sampai dekat situ pukul 3 lebih. Saya sampai, dia brief saya, ini apa semua. Dia akan cover saya apa semua lah, depan belakang. Kalau ada orang kecam, hentam ke apa semua, dia orang akan inilah. So maknanya saya diberikan, kata orang tu, shield dah, shield ni. And then masa tu saya terus terang cakap, saya tak bercakap dengan orang, saya tak tahu apa yang berlaku, saya sangat blur, muka saya pucat 24 jam masa tu. Saya dah mula tak tentu arah. Pegang handphone salah. Naik tangga salah. Semua. Masa tu, barulah saya tengok cikgu saya yang saya hormati, Cikgu Ramli MS, Datuk Ramli MS masa tu, betul-betul fokus dengan apa yang saya buat. Yang maknanya bukanlah sebelum-sebelum ini memang dia fokus, tapi dia cuba bantu saya seboleh yang dia mampu untuk bantu saya untuk sedapkan lagu itu. Saya duduk dekat bilik, dia pergi ke bilik saya, dia minta saya ini, dengar ini, point ini, dia suruh pusing, tengok dia bagi 1, 2, 3 masuk. Sebab lagu tu banyak part yang mana part-part nak masuk lagu semua silent. Jadi masa tu bang, saya tak boleh nak counting saya tersasar. Masa tu 1, 2, 3, 4 ni dah tak lekat dekat otak. Dah tak ada nombor 1, 2, 3 tu tak ada. Beat tu dah tak ada. Saya punya nervous.
sampai macam tu lah. Memang ya Allah, taubat saya tak boleh buat lagi benda tu. Habis tu masa tu host masa tu siapa? Masa tu siapa? Cheryl Samad. Cheryl Samad. So masa tu dia orang announce Bob pun keluar. Ya. Macam mana masa tu? Diorang masa tu umumkan nama betul saya. Iya. Kita persilakan penyanyinya Yusrizan Uso. Kenapa Semua orang blur. Sebab diorang nak apa? Diorang nak kejutan. So semua macam Yusrizan, semua macam question mark. Who's that? Siapa itu? So macam bila dah masuk tu barulah okay, oh lah Bob rupanya. Macam tu. Dengar masa tu saya masa tu kan yang saya ingat, saya tengok masa tu Siti Nurhaliza, Datuk Siti masa tu kat depan. Saya tengok a few lagi big artis kat depan ni. Memang tak boleh lah. Zain ada? Zain tak ada masa tu. Saya macam okay, tak nak pandang. Jangan pandang. Tak nak pandang. Saya tak pandang langsung. Saya pandang ke atas tu, saya pandang ke atas. Saya ingat apa tau? Saya ingat lirik saya. Kasih hilang tiada bicara. Itu je saya ingat. Masuk je muzik. Ya Allah, rasa nak pengsan. Ya, masa tu saya rasa macam nak berpeluh dia bang. Peluh yang peluh macam ni. Kalau kita nervous yang sangat tu, kita kan ada peluh yang peluh dia keluar. Saya toleh je belakang. Saya tak kisah dah kamera kat mana. Orang queue semua tak kisah. Saya toleh belakang. Datuk Ramli queue saya. Kasih. Saya masuk. Kasih hilang nak sebut ka itu pun. Kalau abang tengok dekat YouTube. Saya punya ka tu. Sepatutnya kita sebut kasih. Itu kan. Ini tak. Dia macam ka itu saja dah habis nafas. Kasih. Ya bang. Ya punya nervous. Itu saya takkan lupa seumur hidup saya insyaAllah. Tapi Bob did very well juga malam tu kan? Ya, syukur Alhamdulillah. Syukur sangat. Syukur sangat. Cuma sikit je saya terlepas lirik sebab prompter yang ada kat depan saya tu tiba-tiba tak menyala. Ya Allah. Masa tu sangatlah nervous lagi. So saya tak hafal lirik tu. Tiba-tiba prompter kat depan tu, sebab bang, TV dia sangat kecil. TV dia macam TV ni je. Macam kita punya laptop ni je. Kecil besar dia. Mana nak nampak? Ya, zaman dulu mana ada prompter special macam sekarang. Oh, dia dekat kamera tu Kamera tak. Bawah. Betul-betul depan pentas. So, dia monitor. Lepas tu, tiba-tiba pula dia punya wording tu, dia punya words tu warna hijau. Dia ada faulty ke? Dia warna hijau tau kak. So lagi saya ni rabun. Lagi tak nampak. Lagi tak nampak kan? Lepas tu tiba-tiba dia blur. Zoom. Aduh. Saya tutup mata kejap, saya baru ingat. So baru dia muncul. Nasib baik dia muncul. Kalau tak muncul, memang saya lah sampai habis. Tapi Alhamdulillah ada hikmah di sebaliknya. Saya punya berita masa tu keluar almost every week selama sebulan lebih. Almost every week keluar dekat mana-mana news. Semua yang berita baik, berita happy, good story, good write up. So masa tu nama saya mula naik. Masa tu dia naik. Kita perlukan kepelbagaian
yang panjang dan yang pendek. Barulah seronok hidup ini. Teruskan menjalin hubungan rambang.